أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan melazim ia istighna. Dan melazim ia istighna pula akan nafi, mana ternafi, wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin, atau meninggalkan perbuat sesuatu daripada segala mungkin. Dan jika tiada ternafi wajib perbuat sesuatu daripada mungkin atau meninggal akan dia, dan jika tiada nafi wajib perbuat, dengan bahawa Allah Ta'ala wajib perbuat, jawabnya nescaya lazim ketiadaan istighna Allah daripada perbuat sesuatu itu, yakni sesuatu daripada segala mungkin, atau meninggalkan perbuat sesuatu daripada mungkin. Ini kita baca minggu lepas, tapi minggu lepas ni oleh kerana program lain sikit, jadi kena hurah secara termasuk orang yang tak pergi belajar lah, gitulah. Tekan bab asas, tekan bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pada perbuatan minggu lepas, tekan wahdaniyah pada perbuatan minggu lepas, tekan pula kepada perkara baik, perkara jahat, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik tu sama ada daripada manusia, jin. Yang baik tu sama ada daripada malaikat. Semua daripada qadar dan qada Allah. Perkara yang jahat, kufur dan maksiat pun daripada qadar dan qada Allah minggu lepas. Hak jahat tu sama ada dilakukan oleh manusia, qadar qada. Yang dilakukan oleh jin, qadar qada. Sebab jin sama macam manusia. Ada yang beriman, ada yang kufur. Ada beriman yang soleh, ada beriman yang derhaka. Ada ni tak pelik lah. Jin tu pandai baca Quran, orang pun pandai baca Quran. Ada yang pandai baca Quran, tapi dia menipu. Gitulah. Jin tu pandai baca Quran, sama macam orang lah. Ada orang pandai baca Quran, tapi menipu dia lah, contoh. Jadi hak jahat tu sama ada pada manusia, jin.
Hak jahat tu daripada syaitan, daripada iblis, kesemuanya qadar dan qada Allah. Bicara ngulpah lah, peringat. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya itu adab percakapan, itu bukan pegangan. Kalau antara dua ni tak boleh nak beza kot, nak duduk manalah kitanya. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, itu adab percakapan, bukan pegangan. Pegangan kita rukun iman yang ke-6 lah. Jadi kalau dengan pegangan dengan adab percakapan, tak boleh nak beza kot, nak duduk mana agama. Jadi agama hanya duduk pada semangat. Semangat belaka kita sebut kata agama. Tapi kalau dalam bab mengenal Allah tak lepas kok, ada apalah. Kita bicara sekarang mengenal Allah sifat 20 ni. Pembicaraan qadar dan qada, pembicaraan sifat 20. Pembicaraan qadar dan qada, pembicaraan sifat 20. Yang kita panjang dahulu kan pada sifat iradah kan. Itu pembicaraan sifat 20. Itu permulaan agama mengenal Allah. Dan memanglah qadar qada masuk di bawah permulaan agama. Tapi kenapa qadar qada rukun lain yang ke-6 bukan tak masuk di rukun yang pertama beriman dengan Allah? Rasul letak di rukun lain tu untuk kita fokus. Hakikinya rukun iman yang ke-6 masuk di rukun yang pertama. Ini sebut ulang-ulang dah. Bukan ada riwayat hadis apabila ditanya akan Nabi berkaitan dengan iman, Nabi jawab 5 je. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan engkau beriman dengan hari kesudahan. Stop setakat tu ya. Stop setakat 5 je. Lepas tu yang ke-6, yang ke-6 masuk di yang pertama. Ada ni. Yang pertama itulah beriman dengan Allah, permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas dalam bab ni kok tak ada mengenal Allah lah. Baruhnya hak rukun iman ke-6 tajuk dia tu baik jahat. Qada qada hak jahat tu pun tak faham-faham juga. Ada ni. Bila hak jahat, kufur maksiat, orang semua berhala, qada, orang berjudi minarak, qada. Okey lah. Hak jahat syaitan duk goda orang kerja jahat itu pun qada dan qada. Hak syaitan pun qada. Siap. Dah hak jahat. Ingat hak jahat manusia je. Siapa kata hak jahat manusia? Baik jahat bukan manusia. Baik ni manusia, jin, malaikat. Lepas tu qada. Jahat ni manusia, jin, syaitan, iblis. Qada. Dia tak boleh nak kekah-kekah ni. Contohlah, biasa contoh. Jahat ni kufur dan maksiat. Contohnya sedang sembah berhala qada. Sedang berjudi, minum arak, berzina, qada. Jadi buat contoh orang je. Hak kafir pun orang, hak maksiat pun orang. Tak sebutlah. Hak kufur maksiat jin tak sebut. Hak pekerjaan jahat iblis syaitan tak sebut. Jadi tak masuk pula dah Jadi hak manusia je. Kata. Ni. Jadi pelik pula jadi tu. Cerita bab malaikat. Malaikat pun qada. Malaikat pun qada. Kan makhluk tak bekah kan? Yelah ustaz, makhluk tak bekah. Dan malaikat makhluk ke tak? Malaikat makhluk ustaz, tapi makhluk lain. Makhluk istimewa. Jadi makhluk istimewa. Manusia ni memanglah tak bekah. Tapi malaikat makhluk istimewa. Istimewa macam mana? Seolah-olah macam penolong Allah. Malaikat penolong Allah. Istighna Allah di mana? Ada ni. Kan malaikat kan mudabbirati amra. Malaikat ni mudabbirin. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ni mudabbir yang mengatur perjalanan alam.
Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Mudabbir yang mengatur perjalanan alam. Itu pada zahir je. Mudabbir hakiki Allah Ta'ala. Yang takbir hakiki Allah Ta'ala. Dia bukan malaikat je pentadbir. Manusia pun pentadbir. Kan manusia kan? Pentadbir kan? Dengan pegawai takbir lagi. Takbir apa tu? Takbir majazi je, bukan hakiki. Malaikat pun sah. Makhluk. Saya ingat ke malaikat ni makhluk lain. Makhluk lain tak lain apa? Ini sama lemah. Itu saja pegangan mengenal Allah. Tapi akhir zaman. Ulang. Jumpa semua hak baru-baru. Hak baru-baru kok. Timbullah persoalan-persoalan pelik-pelik jadi. Kita mengaji molek lah bagian kita. Alhamdulillah lah. Bagian anak cucu kita. Nanti dia mengelepah jadi. Baca ni. Hak baca tadi ni. Tapi baca je lah. Baca ambil syarat. Ni kita baca semula ni. Hak ni hak masuk di bawah. Istighna. Terkaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain. Terkaya dengan makna Allah lepas. Terkaya Allah lepas. Allah maha kaya. Kita kadang-kadang sebut maha kaya ni kerana milik Allah banyak. Milik Allah banyaklah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard kan. Milik bagi Allah lah. Hak ada di langit, ada di bumi. Allah maha kaya sungguh Allah. Barang milik dia belaka. Tu maha kaya dengan. Ini maha kaya daripada. Maha kaya dengan ni. Langit bumi milik Allah. Allah maha kaya dengan banyak barang. Tapi sampai masa langit bumi akan dihancurkan. Qiyamah. Tak ada dah. Maha kaya Allah. Dah barang habis dah. Langit hancur dah. Bumi hancur dah. Selama ni Allah maha kaya dengan. Kaya dengan banyak barang. Yang kita bicara sekarang ni. Kaya daripada. Kaya dengan lain. Kaya daripada lain. Kalau kita lah. Kaya dengan banyak tanah air. Kaya daripada macam mana kita? Kaya daripada. Kita tak berkendak pada orang lain lah dah. Itu kaya daripada. Itu hak zahir lah. Mana kita ni kaya daripada. Sebab kita berdoa Allah Ta'ala tu kita nak lepas daripada selain daripada Allah. Kalau kita baca doa tu. Doa ni baca semua ni tapi nak ambil tengah ni tak mari. Doa wa aghnini bifadlika amman siwak. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Tak baca doa ni. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mana? Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah cukupi akan daku bihalalika dengan perkara yang halal daripada engkau. An harami meninggalkan perkara yang haram. Mana ni? So, kita minta Allah Ta'ala cukupkan kita dengan halal. An harami tinggal haram. Wa aghnini bifadlika wa aghnini dan kaya olehmu akan daku bifadlika dengan kurniaan engkau amang siwa daripada mereka yang lain daripada engkau. Tengok. Wa aghnini bifadlika amang siwa. Engkau kayakan akan daku kaya dengan kurniaan engkau amang siwa daripada mereka selain engkau. Kaya daripada orang. Kan senang gitu kan. Kalau main duduk cari orang sentiasa kok banyak hal lah kitanya. Banyak hal lah. Yang pertama kena jaga hati dia.
Dia jaga hatilah muka kita nak ke dia. Yang kedua cari dia sok mau bosan dia tengok muka kita. Kita minta tu kan, wa aghnini bi fadlika amman siwa. Mana apa ni? Kaya kita, lepas kita daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ni kan banyak duduk gantung kepada asbab, gantung kepada makhluk. Pada ni banyak gantung asbab lah. Isteri bergantung dengan suami, suami pula bergantung dengan pekerjaan, dengan majikan. Gitulah. Itu hanya pada zahir. Tapi yang kita naknya wa aghnini bi fadlika amman siwa. Mana Tuhan kayakan hati kita daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa kita hanya berkehendak kepada Allah. Walaupun zahirnya isteri yang tidak bekerja, dia bergantung kepada suami pada zahir. Tapi hati macam mana? Hati ni bergantung pada kekuatan dalam masing-masing. Tapi berdoa macam tadilah. Amman siwa ni daripada mereka selain engkau ya Allah, termasuk suami. Ada ni. Hak asbab tu asbab lah. Ada ni. Jangan pula, tak ada dah awak tak ada dah. Tak ada. Lah. Allah Taala. Selama ni tua-tua ni tak ada dah awak suami. Tua dah, tak ada dah awak. Mana? Terkaya daripada, kaya dengan, kaya daripada, kaya dengan banyak benda, kaya daripada lepas. Ada ni. Jadi istighna, terkaya Allah daripada selain daripada Allah, mana Allah Taala lepas tidak berkehendak kepada yang lain. Ini salah satu daripada sifat sembahan yang sebenar, ilah sembahan yang sebenar yang bersifat dengan istighna, yang bersifat iftikar. Sifat 20, 11 masuk dalam istighna, 9 masuk dalam iftikar. Sifat wajib dan sifat mustahil. Jadi 11 sifat wajib, 11 sifat mustahil masuk dalam istighna. Jadi masuk dalam istighna 22. Bukan 22, 23. Ni tambah selagi ni. Ni yang tambah yang ke-23 ni. Dan melazim ia istighna pula akan nafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin, atau meninggal perbuat sesuatu yang mungkin. Ternapi wajib Allah perbuat. Sebab apa? Sebab harus Allah perbuat dan harus Allah meninggalkan perbuat. Jadi sifat harus yang satu tu masuk dalam istighna juga. Sebab tu istighna 23, iftikar 18, capu 2 jadi 41, masuk di bawah la ilaha illallah, istighna iftikar. 23 masuk dalam istighna, 18 masuk dalam iftikar. 18 ni 9 sifat yang wajib, 9 sifat yang mustahil. Jadi 23 capu 18, 41 masuk di bawah la ilaha illallah. Baki lagi 9 sebab di 50 masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Ni. Biar duk main mulut kok bilangan ni. Biar duk main mulut. Hak lepas yang masuk dah sifat istighna, 11 sifat yang wajib. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kalau susunan sifat 20 tu dia selang-seli tau. Sifat 20. Jadi selang-seli sifat 20 tu. Selang-seli macam mana? 5 hak mula-mula tu istighna. 5 hak mula-mula istighna. 5 kemudian tu iftikar. 5 kemudian tu iftikar. Dia
Hak 5 kemudian iftikar tu bukan 5 hak iftikar ni. Hak iftikar ni direct lah 9. Direct 9. Sebab apa? Mula daripada wahdaniyah, qudrah, iradah. Dah direct. Dah. Oh, pening juga dah. 20. 5 mula-mula istighna. 5 kemudian iftikar. Kemudian 3 istighna. Kemudian 4 iftikar. Kemudian lagi 3 istighna. Mana? Belang dong. Belang. Mana? Jadual tu mana jadual? Suka tu. Bukan di jadual tu dia adalah, dia lekatlah di jadual tu. Dia hak susun nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah tu susunglah. Wujud yang pertama nafsiyah, qidam sampai ke qidam sampai ke wahdaniyah. 5 tu salbiyah, qudrah sampai ke kalam. 7 ma'ani, kaunu qadirah sampai guna kalimah. 7 maknawiyah. Tu susunglah, susung nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Istighna iftikar ni di selang-seli. Selang-seli tu ada di jadual tu diwak. Panuh. Lah, duk saja pada duk kesek telefon, pada tengok jadual tu. Tengok jadual tu, pada kesek telefon, berair mata-mata. Duk kesek ke telefon, barangnya halu. Kalau tulisannya halu. Dia tengok tu jadual. 5 mula-mula istighna. 5 kemudian iftikar. 3 pula dia wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. 5 iftikar. 5 mula-mula istighna. 5 kemudian iftikar. 3 istighna. 4 iftikar. 3 terakhir istighna. Mana? Dia jadi ada selang-seli. Sebab iftikarnya wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat. 5. Lepas tu sama pasal kalam istighna. Hak 4 pula. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat. Iftikar. 3 yang terakhir. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Istighna. Tu kata 5 istighna. 5 kemudian iftikar. 4 kemudian ni 5 kemudian iftikar, kemudian 3 istighna, 4 iftikar, 3 terakhir istighna. Mana kamu? Yelah, ni bukan fardu ain pun, tak ada jawab pun, tak berdosa. Bukan kata berdosa, tapi nak memantapkan lagi istighna iftikar ni. Bila kita tafsir perinci dah sifat 20, di situlah istighna iftikar kita berpegang. Walaupun kita dah nak cerita pun. Kita dah nak cerita Allah bersifat sifat istighna. Tapi bila kita berpegang Allah ada sedia kala, berarti Allah istighna terkaya daripada mengadakan akan Allah. Dan Allah ada sedia kala kan? Kenapa Allah nak berkehendak pada mengadakan akan Allah? Istighna lah tu. Mana walaupun kita nak cerita, tapi itulah pegangan kita. Cuma dipericilakan lagi istighna dan iftikar untuk memantapkan. Untuk memantapkan. Lepas tu kalau kitab kecil-kecil diperinci sifat 20, diberi setakat tu je. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makniyah itu bukan fardu ain. Diperinci pula istighna iftikar ataupun secara fardu kifayah untuk memantapkan lagi kita. Untuk memantapkan. Bila kita berpegang Allah Tuhan yang Esa, berarti Allah bersifat dengan iftikar, yang mana berkehendak kepada Allah oleh tiap-tiap yang lain. Sebab apa? Sebab Allah
Esa sebagai Tuhan. Kalau ada Tuhan dua, maka tidak iftikar lah. Tidak makna yang lain akan berkehendak pada Allah Ta'ala juga. Sebab kena separuh kepada satu Tuhan, kena separuh pada Tuhan yang kedua. Ada. Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Berarti iftikar, berkehendak oleh sekian yang lain hanya kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah esa. Allah kuasa pula. Bila Allah maha kuasa, maka berkehendak oleh Tuhan hanya kepada Allah yang maha kuasa. Itu ialah. Mana? Kita kemas 40, kita akan berpegang istighna iftikar. Walaupun kita tak pandai nak bilang. Tapi ni bilanglah pula ni biar perici molek. Biar kemas molek. Jadi hak lepas dahnya 11 sifat yang wajib maksud dia istighna, 11 sifat mustahil maksud dia istighna 22. Tapi dia 23. 23 ni pergi pada yang ke-23 ni harus. Kemudian pula kenapa sifat mustahil maksud dia istighna juga? Sebab kita berpegang akan hukum dia. Sifat mustahil itu dok sama sekali di Tuhan. Kita berpegang akan hukum dia. Baharu Tuhan dok sama sekali. Binasa Tuhan dok sama sekali. Itu pegangan kita. Jadi apabila Allah Ta'ala ni tidak baharu, bila Allah Ta'ala tidak binasa, Allah yang tidak baharu ni lah yang bersifat dengan sifat istighna. Ada ni. Jadi dia kena dua lah. Macam contoh wahdaniyah, iftikar. Sifat mustahilnya berbilang. Berbilang tu mustahil. Allah tidak berbilang. Tidak berbilang Allah tu lah. Maka iftikar. Semua akan berkehendak hanya pada Allah yang tidak berbilang. Jadi hak mustahil pun masuk juga hukum yang kita pegang. Jadi hak wajib sebelah, hak mustahil sebelah, masuk dalam istighna, capur satu lagi. Dan melazim ia sifat istighna pula akan nafi, ternafi wajib perbuat sesuatu segala mungkin atau meninggalkan perbuat. Ternafi wajib perbuat. Sebab apa? Sebab sifat harus Allah perbuat suatu dia mungkin atau meninggalkan perbuat. Itu sifat harus Allah perbuat. Allah perbuat, akal boleh terima. Allah tidak perbuat, akal boleh terima. Bila Allah harus perbuat, Allah maha kaya. Allah istighna yang terkaya lepas daripada segala-gala. Allah wajib buat. Allah wajib buat. Gak tak terkaya dah lah. Macam kita. Kita ni kan banyak wajib kan. Wajib kena semayang. Wajib kena tutup aurat. Terkaya tak kita? Bebas tak kita? Tak, terikat lah. Cukup masa wajib kena semayang. Tak terkaya lah kitanya. Nak ke mana-mana wajib tutup aurat. Allah, terikat sungguhlah. Terikat lah. Sebab apa? Sebab banyak kita wajib. Allah harus perbuat sesuatu yang mungkin dan harus Allah meninggalkan perbuat. Allah buat, akal boleh terima. Allah tidak perbuat, akal boleh terima. Barang milik dia belaka. Bila Allah telah harus perbuat, harus meninggalkan perbuat, maksud dia bahawa sifat istighna. Allah terkaya lepas dari segala-galanya. Sebab Allah tidak ada yang menekan. Kita ni tertekan. Lepas tu panggil kita ni mukallaf. Kenapa panggil mukallaf? Kita orang yang diberati oleh syarak. Orang yang ditekan oleh syarak. Itu dipanggil mukallaf. Mukallaf kan. Lah kita ni mukallaf jadi bahasa Malaysia dah. Lah kita mukallaf jadi bahasa Melayu. Dia mukallaf ni isim maf'un. Orang yang ditekan. Orang yang diberati oleh hukum syarak. Diberati kita ni. Mana nak lepas kita ni terikat. Adapun Allah Ta'ala perbuat, harus. Allah tidak perbuat, harus akal dia berterima. Sebab apa? Barang milik dia belaka. Jadi sifat harus ni pun masuk di bawah istighna juga. Jadi melazim istighna pula akan nafi wajib perbuat.
Ternapi tertolak wajib perbuat. Sebab apa? Sebab Allah harus perbuat dan harus meninggalkan perbuat. Ada sifat harus, maksud sifat istighna. Jadi 23 tu. Campur sifat wajib sebelah, sifat mustahil sebelah 22. Jadi 23. Jadi istighna, sifat harus masuk dia bawa istighna. Dan jika tiada nafi wajib perbuat, dengan bahawa Allah wajib perbuat, nescaya lazimlah ketiadaan istighna Allah Ta'ala daripada memperbuat sesuatu itu atau meninggalkannya. Allah tidak istighna dah sebab Allah wajib perbuat. Ada ni. Jadi daripada istighna ni lah Allah harus perbuat dan harus meninggalkan perbuat sesuatu daripada mungkin. Mungkin ni kita duk sebut semua dah kan. Mim kaf nun, mumkinun, jaizun, satu makna je. Mumkinun, jaizun, satu makna lah. Perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi mumkinun ni selain daripada yang wajib ada, selain daripada yang mustahil ada. Mumkinun ni selain daripada yang wajib ada. Yang wajib ada zat dan sifat Allah. Itu bukan mumkinun. Yang bukan mungkin juga perkara yang mustahil nak ada. Mana? Anak Allah, isteri Allah, itu bukan mumkinun. Sebab itu perkara yang mustahil ada. Jadi selain daripada yang wajib zat dan sifat Allah, selain daripada yang mustahil, semua dipanggil mumkinun belaka. Ni semua mumkinun lah ni. Ni semua mumkinun. Dunia mumkinun, akhirah mumkinun, syurga neraka mumkinun. Mumkinun belaka lah. Dia mumkinun ke, jaizun ke, kainun kainat ke, sama je lah. Kainun kainat, sama je. Dengan mumkinun mumkinat, dengan makhluk, sama je. Hadis hawadis, sama je. Alam, sama je. Mumkinun yang harus ada, harus tiada. Yang harus ada, harus tiada ni, adanya Allah yang mengadakan. Makhluk ni semuanya baharu. Hadis, hawadis. Hadis satu, hawadis banyak. Segala yang baharu tu makhluk tu mumkinun. Dan segala yang baharu yang ada ni alam ni kullu mawjudin siwa Allah, tiap-tiap barang yang ada selain Allah. Hak ada ni alam belaka, hak ada ni baharu belaka, hak ada ni makhluk belaka, hak ada ni mumkinun belaka. Hak tulis je. Tapi makna lain. Makna dia lain. Cuma barang tu sama. Alam kullu mawjudin siwa Allah, tiap-tiap barang yang ada selain Allah. Makhluk ma khalaqahullah, barang yang menjadi akan oleh Allah. Itu makhluk. Pada ni. Hawadi pula barang yang ma lahu awalun, barang yang ada permulaan. Itu baharu. Pada ni. Mungkinun barang yang harus ada, harus tiada. Mastawa alaihi wujudu wa adamu. Dia makna tu lain lah. Tapi sama je lah. Jadi kita duk baca-baca Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam ni kita faham lah. Ni alam semesta. Yelah juga tu. Alam lah tu. Tapi kita fahamnya tu. Alam cakrawala. Yelah tu alam juga. Tapi ni kayu batu, manusia, binatang, alam lah ke? Ada. Hak ni dia panggil mumkinun. Jadi Allah perbuat suatu dia mungkin. Allah meninggalkan perbuat tidak wajib bagi Allah. Maksud dia sifat istighna. Harus Allah memperbuat dan harus Allah meninggalkan perbuat. Harus pada akal.
Dan jika tiada nafi wajib perbuat dengan bahu wajib perbuat. Nescaya lazim ketiadaan istighna-nya, ketiadaan istighna Allah Ta'ala daripada memperbuat sesuatu itu, sesuatu dia mungkin, atau meninggalkannya, meninggalkan perbuat sesuatu dia mungkin. Jadi Allah tidak istighna adalah sebab wajib. Allah tidak terkaya. Kemudian kita bicara dahulunya harus pada akal. Allah mengada tiap-tiap mungkin, Allah meninggalkan perbuat tiap-tiap mungkin. Ini bicara harus akal asal lah. Mana akal kita boleh terima. Allah buat, akal boleh terima. Allah meninggalkan perbuat, akal boleh terima. Hakikat wakil ni tak ada dah haruh-haruhnya. Tadi kata haruh Allah perbuat kira asal, kira asal. Kira asal. Kita tak kira kepada hak ketentuan azali, kira asal. Allah menjadikan manusia, akal boleh terima. Allah tidak menjadikan manusia, akal boleh terima. Ada ni. Contoh, Allah melahirkan anak daripada seorang ibu, akal boleh terima. Allah tidak melahirkan anak dari seorang ibu yang mandul, akal boleh terima. Ada ni. Allah menjadikan anak daripada seorang ibu, akal boleh terima. Oh, dia barang milik Allah, Allah kuasa. Allah tidak menjadikan anak daripada ibu yang mandul. Yelah, ibu yang mandul tu mandu ibu ke mandu pok ke, tak kira lah. Yelah, hak tak beranak mandu dah. Hak tak beranak mandu. Kalau perempuan kan beranak, tiba tak beranak mandu. Tapi mandu tu pucih dah, tak kira lah. Jadi Allah tidak mengadakan anak, tidak menjadikan anak dari seorang ibu yang mandul, akal boleh terima. Hak barang milik Allah Ta'ala. Allah nak rezeki anak, rezeki. Allah tak rezeki, tak ada anak. Itu je lah. Mana atas kekuasaan Allah harus akal boleh terima belaka. Hak ni kita tak kira kepada ta'aluk ilmu Allah, ta'aluk iradah Allah. Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal akan dijadikan anak. Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal tidak akan dikurniakan anak. Sampai masa sebagaimana Allah mengetahui dan menentukan akan dijadikan anak, maka wajib Allah menjadikan anak. Sebab kalau Allah mengetahui, Allah menentukan akan dilahirkan anak, masa Allah tidak melahirkan, tu jadi lupa, mustahil seumpama tu. Ada ni. Tu tilik pandang kepada ilmu dan iradah. Pandang pada ilmu dan iradah, maka tak ada haruh-haruhnya. Allah menentukan ada, maka Allah akan mengadakan. Allah menentukan tiada, maka Allah akan meniadakan. Tak ada haruh-haruh dah. Dia haruh, dia panggil haruh akal, hak asal. Bukan hak arid, hak aridi ni pandang kepada ilmu dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa ulama datangkan lagi sifat haruh ni? Yang pertama, kerana nak melengkapkan, nak menyempurnakan sifat istighna. Itu je. Nak melengkap, nak mensempurnakan sifat istighna. Kerana tidak akan sempurna sifat istighna tanpa kita menyabitkan sifat haruh. Itu je. Hakikinya bila Allah mengetahui dan menentukan ada, maka sebab masa Allah mengadakan. Wajib ya. Akal tak terima. Allah mengetahui akan ada pada saat sekalian. Allah menentu pada azab akan ada pada saat sekalian. Tiba-tiba Allah tidak mengadakan. Mustahil pada akal. Akal tak terima. Dia panggil apa? Mustahil akal aridi. Itu secara mendalami pula lah. Jadi lupa Tuhan. Jadi macam kita kan. Kita banyak lah. Netu-netak. Siapa masa? Tak gerak-gerak pun. Orang dah tunggulah. Mana ni? Netu-netak janji. Mana betul-betul dah ni? Pukul ni. Tunggu. Tiba-tiba Allah minta maaf. Apa-apa? Lupa nyanyok. Bukan nyanyok. Mana nak dekat dah tu. Orang punya tunggu ke dia? Tak ni. Netu-netak pakak molek dah.
Maknanya sahih dah. Ya. Tunggulah. Tak sabar. Tu harus bagi kita. Sebab apa? Lupa lala. Bagi Allah Ta'ala, Allah mengetahui, Allah menentu akan berlaku sama masa tak berlaku tu mustahil. Ada ni. Tapi didatangkan juga sifat haruh kerana nak menyempurnakan sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta satu lagi, kenapa datangkan sifat haruh Allah perbuat, tidak mungkin dan meninggalkan perbuat, kerana nak tolak Mu'tazilah yang berpegang Allah wajib buat perkara baik. Dari sunnah tak harus Allah buat perkara baik. Mu'tazilah wajib Allah buat perkara baik pada hamba. Dan Allah buat hamba kan, Allah wajiblah kena buat perkara baik, kena makan. Wajib kan. Tu banyak negara yang kebuluran tu. Tu Allah tak buat. Allah tak buat macam mana pula? Kebuluran lah kamu berperang. Dan berperang bagaimana? Allah tak buat benda buruk. Ini Mu'tazilah. Benda buruk Allah tak buat. Berperang tu benda buruk Allah tak buat. Daripada berperang benda buruk jadilah kebulu Allah tak buat. Sebab itu benda buruk. Itu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilahnya wajib Allah perbuat perkara yang baik. Ada kita di sunnah harus Allah perbuat sesuatu yang mungkin, baik ataupun buruk ataupun jahat. Harus Allah perbuat dan meninggalkan perbuat. Ini ahli sunnah. Lepas tu dia datangkan sifat haruh. Kan di Mu'tazilah kan hak buruk-buruk jahat-jahat tu bukan mari daripada Allah Ta'ala. Bukan mari daripada Allah Ta'ala tu manusia sendiri yang memilih dan melakukan. Kan berperang kan siapa ke mati hancur siapa ke, tu bukan daripada Allah Ta'ala. Allah hanya mengetahui je, Allah tidak menentukan. Bukan Allah Ta'ala tu. Sebab tu benda buruk, benda Allah berperang bukan datang daripada Allah. Ini Mu'tazilah. Allah hanya wajib buat perkara baik. Kita ahli sunnah, baik ke, buruk ke, jahat ke, harus Allah perbuat. Tiap sesuatu dia mungkin. Mungkin ni termasuk yang baik, mungkin termasuk yang buruk, mungkin termasuk yang jahat. Harus Allah perbuat. Ni ahli sunnah. Lepas tu datangkan sifat haruh. Yang pertama, nak menyempurnakan mana sifat istighna Allah. Yang kedua, nak tolak akidah Mu'tazilah yang menyatakan Allah wajib buat perkara baik. Sebab itulah Allah wajib masukkan orang yang beriman ke dalam syurga. Wajib. Kita ahli sunnah tak? Dimasukkan ke syurga dengan kurniaan Allah. Ada. Dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Kenapa? Dia regu dua gitu. Yang dia sebut sokmo kan. Dimasukkan ke syurga dengan kurniaan Allah. Dimasukkan ke neraka dengan keadilan Allah. Dua-dua ni akidah kita. Dua-dua ni nak tolak akidah Mu'tazilah. Dimasukkan ke syurga dengan kurniaan Allah, dimasukkan ke neraka dengan keadilan Allah. Kedua-dua ni akidah ahli sunnah, dan kedua-dua ni lah nak tolak Mu'tazilah. Kita ahli sunnah dimasukkan ke syurga dengan kurniaan, Mu'tazilah dimasukkan ke syurga dengan kewajipan Allah. Dia gitu. Satu lagi dimasukkan ke neraka dengan keadilan Allah. Kita ahli sunnah. Mu'tazilah tak. Kalau peseng dimasukkan ke neraka, peseng akidah ahli sunnah. Neraka sebab apa? Sebab jahat, kufur dan maksiat. Jahat mari mana? Mari dari qadar dan qada Allah. Itu bukan keadilan gitu. Zalim Allah buat gitu. Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah tidak berpegang Allah zalim. Allah Maha Adil. Berarti punca ke neraka, jahat, kufur dan maksiat bukan datang daripada qadar dan qada. Diputus itu. Mu'tazilah. Jahat, kufur dan maksiat, qadar qada, zalim Allah masukkan ke neraka dengan sebab kufur dan maksiat yang Allah qadar qada. Ada kita ahli sunnah. Perkara jahat, kufur dan maksiat
yang menyebabkan ke neraka. Qada Allah masukkan ke neraka dengan keadilan. Adil macam mana? Masuk neraka kerana jahat. Yang qada Allah adil lah, sebab barang milik dia. Barang milik Allah kan. Allah nak tentukan baik syurga, barang milik Allah. Allah nak menentukan jahat ke neraka, barang milik Allah. Keadilan. Adil tu. Sebab apa? Allah kata barang milik Allah, bukan barang milik orang. Di zolim ni kita kata barang milik bukan hak kita, pada perkara yang tidak diizinkan oleh tuan dia. Mata bukan milik kita. Kita tengok barang yang Allah haramkan, zolimlah kita. Tapi kalau mata ni milik kita mutlak, bukan hak Allah Ta'ala, nak zolim ke mana kalau tengok benda haram? Tak, milik Allah. Adapun Allah Ta'ala kata barang milik dia. Allah kata kebaikan bertuah. Allah kata dengan kejahatan celakalah. Ana khalaqtul khair wasyarr, dah di kursi. Allah berfirman, aku jadikan perkara baik dan aku jadikan perkara jahat. Fatuba liman qaddartu alaihi khair. Bertuahlah bagi mereka yang aku takdirkan atasnya kebaikan. Bertuah. Tuhan takdirkan kita beriman, bertuahlah. Wa wailun liman qaddartu alaihi syarr, dan celakalah atas mereka yang aku takdirkan kejahatan. Tu kufur tu Allah takdirkan, maka celakalah dia. Sebab masuk Allah pun neraka, itu keadilan, sebab barang milik Allah. Jadi kita ahli sunnah dimasukkan ke neraka dengan keadilan Allah. Kita sebut biar tahulah. Itu pegangan. Dimasukkan ke syurga dengan kurniaan, dimasukkan ke neraka dengan keadilan. Dua ni akidah ahli sunnah jemaah, dua-dua ni nak tolak akidah Mu'tazilah. Maka ini, mana ini? Nafi wajib perbuat sesuatu mungkin tu. Satu akidah, iaitu akidah haru. Bila akidah haru, berpegang harus Allah mengada dan meniadakan. Itu akidah haru, sifat haru. Maka jumlah barang yang lazim akan diakan barang oleh istighna itu 23 akidah. 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang mustahil, 1 sifat haru. Jadi 23 akidah ni, 23 simpulan iman ni masuk di bawah istighna. Baki lagi 18 masuk di iftikar. Jadi 41 istighna dan iftikar. Oh, banyak bilang kita ni. Banyak capu. Ingatlah. Nak boleh ingat tadilah. Tengok jadual. Sebut semua jadual tu. Nak we tahu semula. Tak apa. Beli banyak-banyak. Sekali beli tak tahu letak mana. Lepas tu nak pula beli pula. Duit banyak kan. Dah bukan orang beli banyak-banyak. Dia beli banyak-banyak tu dia hadiah. Dia banyak kita orang kita ni. Beli 5, 10. Bukan dia tepek rumah dia habis bilik. Dia beli 5, 10 tu. Dia hadiah lah. Tapi dia hadiah jadual tu kepada orang yang tak ikut jadual tu. Lah. Dia jadual ni orang ikut jadual boleh beri jadual. Aku kan orang sekolah ada jadual tau. Dia tak sekolah beri jadual ke dia. Mana? Dah. Malas sungguh sekolah budak ni. Ada dia jadual apa? Ada tak jadual kelas untuk dia. Dah sekolah dak beri jadual aje. Samalah kita ni. Hak jadual sifat 20 tu. Lah kalau dak belajar, orang panggil apa? Tikus tengok apa? Tikus tengok besi. Adalah tu hak peribahasa tu lah. Jadual tu kita belajar kita tengok. Kan? Jadual tu kan. Sifat-sifat tu dalam Al-Quran belaka kan. Wujud dalam Al-Quran. Kidang bakok dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran belaka tu sifat 20 tu. Bukan hak kita je. Orang ikut live FB pun. Dia beli jadual tu. Dia memang ada hak atau pun banyak-banyak. Lepas tu dia tu lah. Dia tu lah bagi.
Sebab jadual tu saya tengok jadual tu. Lama sangat dah masa tu. Lama-lama lah. Kat 20 tahun dah. Tengok rumah orang di Teluk Menara. Pergi tahlil rumah orang. Rumah mana saya dah ingat dah rumah tu. Orang kita tahlil di Teluk Menara. Masa kita tahlil tengok dinding dia tu. Jadual tu. Tengok, oh comelnya. Tapi tengok gitu lah. Muka bukan nak pergi tengok gitu rumah orang kan. Rumah orang bukan kenal. Rumah orang ajak tahlil. Tengok jadual tu. Comel jadual tu. Mana hak kita belajar tengok tu jadual tu hak mana istirna, mana iftikar biar lebih kemah laginya. Lepas tu bagi molek. Tapi jangan bagi saja. Bagi jangan suruh belajar. Bagi yang suruh belajar. Bagi pula gulung. Jangan gulung sampai ke sudah. Gulung sampai sudah. Akhir tindih orang lain jadi kemek. Jadi ada benda dah. Dinding molek, belajar molek, lepas tu tengok. Biar bertambah mantap. Nak memantapkan lagi. Tapi dalam jadual tu bukan aqaidul iman 50. Aqaidul iman 68. 68. Mana aqaidul iman laginya? Beriman dengan malaikat. Mana laginya? Mustahil tak ada malaikat. Beriman dengan kitab. Mustahil tak ada kitab. Oh banyak. Jadi 68. Tulis je. Jadi 68. Dah? Mana lagi aqaidul iman 68? Berpegang malaikat ada. Mustahil malaikat tak ada. Ya tu. Jadi 68. Tak apalah 68 pun. Lagi banyak lagi molek. Dak ni hak bilangan-bilangan ni lah. Walaupun bukan fardu ain pun. Makna biar terdengar tu iyalah. Sebab satu-satu perkara kalau kita tak berapa faham molek, kita tak ada minat. Kalau kita faham insya-Allah lah. Minat dengan ilmu tauhid ni baguslah. Orang banyak minat ilmu fiqh. Ilmu tauhid ni orang kurang. Baguslah. Orang tu minat ilmu tauhid ni, cakap ilmu tauhid, tu baru comel. Ni cakap dunia dah habis-habis. Dunia dah habis-habis. Jadi 23 akidah yang terkandung di bawah sifat istighna. Dan iftikar artinya berkehendak selain baharu kepada Allah itu melazimkan hayah dan kudrah dan iradah dan ilmu dan kaunuhu hayyan dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman. Atas kaul yang sebut sifat manawiyah dan akan wahdaniyah. Last kali letak wahdaniyah. Yang ke-9 letak wahdaniyah. Dimulai dengan hayah dulu. Hayah, kudrah, iradah, ilmu. Lepas tu kaunuhu, kemudian dan wahdaniyah. Dari letak yang ke-9. 9 sifat yang wajib masuk di bawah sifat iftikar. Wallahu a'lam.